Kenapa rasa macam lain macam je makanan ni? Dah basi ke Alamak, sakit perut lah pula. Rasa nak termuntah juga. Alamak, kena pergi tandas ni. Keesokan harinya, Farisha pun pergi ke klinik. Nama awak Farisha kan? Farisha. So, mana tak sihat? Saya rasa sakit perut, saya muntah-muntah dan saya serik-berik lebih daripada 3 kali. So semalam awak makan apa ni? Semalam saya makan nasi berlauk dekat kedai Make One. Saya rasa awak mungkin mengalami keracunan makanan. Iaitu awak telah makan makanan tercemar mempunyai organisma yang seperti bakteria, virus dan parasit. So saya akan tolong awak jalankan ujian darah dan juga kutu najis untuk mengenal pasti apakah penyakit itu. Lepas tu, sampel awak ini yang saya akan hantar ke makmal untuk mengetahui lah apakah bakteria itu. So, awak ni makan ubat ni dulu 3 kali sehari. Kalau semakin serius, awak perlu pergi ke hospital dengan segera. Terima kasih, saya. Sama-sama. Sampel yang dihantar ke makmal telah saya uji kaji. Mengikut keputusan yang saya dapat, saya boleh menyimpulkan bahawa pelajar tersebut terkena keracunan makanan. Hal ini kerana terdapat 2 bakteria. Pertama adalah Salmonella, kedua adalah E. coli terdapat dalam sampel tersebut. Jadi, untuk elakkan keracunan makanan, terdapat 4 langkah boleh diamalkan. Yang pertama, mestilah cuci tangan dengan sabun sekurang-kurangnya 20 saat sebelum dan selepas menyentuh bahan-bahan makanan yang belum masak. Kedua, asingkan bahan-bahan makanan dengan makanan yang siap disantap. Ketiga, gunakan termometer makanan supaya bahan-bahan makanan dimasak dengan suhu yang sesuai dan selamat dimakan. Akhir sekali adalah letak makanan mudah rosak seperti daging, ikan dan juga produk susu ke dalam peti sejuk. Pastikan peti sejuk anda di bawah 40 Fahrenheit. Sementara itu, di kedai Make One Shai, Kak, ada orang order nasi goreng. Saya dengan bawang ni. Boleh. Pakai bawang tu je. Cili tu elok lagi. Buang dia yang buruk-buruk. Ada orang order biji apple. Apple tu elok lagi. Pakai apple tu. Okey. Buang dia yang tu. Kak, ada lipas. Lipas. Orang apa ni? Tengah mengajar dia makan ni. Ada lipas. Lipas tapi guna resep dengan makanan tu macam ni. Awak tolong pergi sikit saya nak cek. Ni barang-barang ni, awak tengok ni dah buruk. Awak guna lagi barang-barang ni untuk masak. Ni tak ada label, buah kat sini, ni tak ada sedang bekas. Ni lagi. Apa ni? Ni dapat ni awak tak tutup, bersepah. Ni patutnya kena tutup. Ni awak tengok ni sampah, bersepah-sepah tak masuk. Macam mana tak ada lipas? Pasal awak spray. Time masak pula tu. Ni lagi satu. Awak tengok tudung awak. Banyak manik. Ni macam mana kalau termasuk dalam makanan ni? Ni dengan cincinnya, apanya. Awak nak bercantik-cantik kan awak masak ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marla Nur Aisyah binti Samsir melaporkan di tempat kejadian. Pihak berkuasa telah melakukan serbuan ke atas sebuah premis makanan yang dilaporkan tidak terurus dan tular di media sosial. Premis ini diarahkan untuk tutup selama 14 hari bagi melakukan tindakan pembetulan oleh pihak sebetulnya.
Puan, apakah dapatan Puan setelah serbuan dilakukan? Okey, hasil daripada serbuan yang telah dilakukan, premis ni perlu melakukan penyusupan serta-merta disebabkan premis makanan kotor di bawah Akta 19, Akta Makanan 1983. Tarikh penutupan diperkuasa daripada hari ini selama 14 hari. Hasil daripada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh unit Kementerian Kesihatan didapati bahawa pengendalian makanan tidak memakai PPE yang sempurna serta memakai perhiasan, lantai dan juga sinki dalam keadaan tidak bersih dan selamat. Pencemaran silang berlaku di antara bahan makanan dengan aerosol racun serangga. Tiada label pada bekas simpanan makanan, tong sampah tidak tertutup dan tidak diselenggara. Pengendalian makanan juga tidak mempunyai khusus latihan pengendalian makanan serta suntikan typhoid. Premis juga gagal dalam mengemukakan dokumen yang diperlukan. Seterus itu, hasil daripada dapatan ini, saya menasihati masyarakat luar agar bijak dalam memilih premis makanan. Apakah pendapat Puan selama restoran ini beroperasi? Pada pendapat saya, kes pada kedai Mek Wan ni, premis Mek Wan ni memang dah banyak kali dah berlaku. Cumanya kali ni teruk sebabnya berlaku keracunan makanan terhadap pelajar lah. Jadi saya harap untuk restoran Mek Wan ni supaya dapat betul-betul dapatkan pengalian makanan dan ada cocok typhoid lah, supaya perkara macam ni tak berlaku lagi lah. Lagipun saya dah lama perhati lah, dia punya kedai tu memang kotor dan dia punya kawasan tak lurus lah, sangatlah kotor ya. Dan saya nasihatkan untuk semua tengok dululah kedai sebelum kita makan. Apakah pandangan Cik sepanjang restoran ini beroperasi? Pada pandangan saya, kedai ni sangat tak kondusif sebab persekitaran dia kotor, pinggan mangkuk yang bersih dan kotor mereka campur. Dan saya pernah datang ke kedai ni untuk makan malam, dan ketika saya tunggu order saya melihat ada banyak hurungan lipas dan serangga di kawasan sinki dan dapur mereka. Ketika selepas saya mendapat makanan yang saya order, saya perasan ada rambut dalam mihun sup saya, dan kawan saya bagi tahu dalam makanan ini juga terdapat serangga seperti lalat. Itulah pengalaman saya terhadap kedai ini. Maka setiap permis makanan mestilah mengikuti SOP penyediaan makanan yang sebenar sepanjang beroperasi. Selain itu, dinasihatkan juga agar setiap pengguna melihat terlebih dahulu kawasan restoran yang ingin membeli makanan. Tepuk dada, tanya selera. Saya Malia Nur Aisyah binti Samsir melaporkan. Terima kasih kepada saudari Malia Nur Aisyah, wartawan yang bertugas di kawasan kejadian. Baiklah, seperti yang kita lihat sebentar tadi, kes yang berkaitan dengan keracunan makanan semakin berleluasa di Malaysia kini. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Malaysia telah digempatkan dengan kes keracunan makanan mengenai puding buih di Terengganu yang telah melibatkan lebih 99 orang mangsa daripada 20 buah keluarga dan telah merenggut 1 nyawa. Oleh itu, penyebab utama kehadiran bintang kita pada hari ini iaitu saudari Dr. Farhana Izri, wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia, juga menggalas jawatan sebagai Timbalan Menteri ya. Masya Allah, sungguh hebat title yang dipegang oleh Dr. Farhana, akan menerangkan serba sedikit tentang apa sebenarnya penyebab kepada berlakunya masalah keracunan makanan ini. Jadi tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita mendengarkan kupasan ataupun pandangan daripada Dr. Farhana. Baiklah, terima kasih Cik Ain. Ya, sememangnya masalah keracunan makanan sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat Malaysia. Statistik kes keracunan makanan di Malaysia mencatatkan 288 kes pada tahun 2020 kepada 197 pada tahun 2021. Baru-baru ini pula terdapat kes terbaru dilaporkan iaitu kedai makan Mek Wan yang tidak mematuhi peraturan kebersihan dan keselamatan makanan. Serbuan terhadap kedai makanan berkenaan telah dilakukan dan kita mendapati bahawa punca utama keracunan makanan adalah penggunaan peralatan yang berkarat dan tidak bersih dalam penyediaan makanan dan penghidangan makanan. Persekitaran kedai juga yang tidak bersih dan penuh dengan serangga serta haiwan rosak menjadi punca kes keracunan makanan ini berlaku.
Seperti yang pihak Kementerian Kesihatan telah war-warkan sebelum ini, rakyat Malaysia mestilah membuat pilihan yang bijak dengan memilih kedai makan atau restoran yang diyakini bersih. Lihat dahulu persekitaran kedai makan dan pastikan ianya dalam keadaan bersih dan kemas. Pastikan juga lauk pauk yang dihidangkan dalam keadaan yang tertutup. Pinggan, senduk, sudu dan garfu yang disediakan hendaklah juga dipastikan dalam keadaan bersih. Jika membeli makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang, apabila tiba waktu hendak makan makanan tersebut, amalkan 3 langkah iaitu lihat, hidup dan rasa untuk memastikan makanan yang dibeli masih dalam keadaan yang baik. Baiklah, kita semua sudah dengar apa yang Dr. Farhana terangkan mengenai kes keracunan makanan baru-baru ini di kedai Mek Wan je. Jadi, ia merupakan tanggungjawab kita juga sebenarnya untuk kita memilih tempat makanan yang terbaik sebelum kita membuat keputusan untuk duduk dan makan di situ. Macam doktor katakan tadi, kita boleh menggunakan 3 langkah iaitu lihat, hidup dan juga rasa. Kalau kita dah lihat, makanan ni macam tak elok, kita dah boleh lupakan niat atau hasrat kita untuk teruskan makan makanan tersebut atau kita semua perlu berjumpa dengan doktor. Saya rasa itu sahaja segmen kita pada hari ini bersama dengan Dr. Farhana sebentar tadi dan kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Ain, tahu tak pemilik kedai Mek Wan Shine tu buat video kesedaran? Wah, mana? Hai, saya pemilik kedai Mek Wan Cha. Saya didapati tidak mematuhi peraturan kebersihan mengendali makanan. Maka saya diberi arahan penutupan kedai selama tempoh 14 hari berikutan keadaan kedai yang tidak mencapai standard kebersihan yang ditetapkan mengikut Seksyen 2 Akta Makanan 1983. Berdasarkan Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 2009, saya sebagai majikan perlu memastikan pekerja telah menghadiri kursus pengendali makanan. Sijil ini sah untuk tempoh seumur hidup. Seterusnya, saya juga sebagai majikan perlu memastikan pekerja telah mengambil suntikan anti-typhoid bertujuan bagi mengelakkan pencemaran silan antara makanan dan juga pekerja saya. Okey, sebagai pengusaha kedai makanan, saya tidak dibenarkan memakai sebarang perhiasan sama ada cincin, jam tangan ataupun tudung yang bermanik. Okey, kedai makan perlu bebas daripada mana-mana haiwan perosak, termasuklah bahan untuk rawatan haiwan perosak bagi mengelakkan timbulnya ancaman terhadap makanan yang dikendali oleh premis kami. Terima kasih. Saya muntah-muntah. Ini yang saya akan hantar ke Makma untuk Awak tengok ni, dah buruk. Terurus dan tular. Penutupan dibuat puasa daripada hari ini. Betul-betul dapatkan pengalian makanan. Selepas saya mendapat makanan yang saya order, Nur Aisyah, wartawan yang bertugas di kawasan Utama keracunan makanan adalah penggunaan peralatan keadaan kedai yang Our presentation, we start in 3, 2, 1, check, action. Hey, ladies and gentlemen. Behind the Kesihatan Malaysia juga menggalas jawatan sebagai dia terkelakar. Diberi pengendalian makanan. Say